Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 1 Disember 2023, hari pertama di bulan terakhir 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat tengah hari kepada semua penonton setia Wanita hari ini. Walau di mana sahaja anda berada, pastinya saya dan juga Fiza mendoakan segalanya yang terbaik untuk anda semua. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang kesetiaan ini, kami juga nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang terus setia menonton kami di kaca TV di Tonton HD dan juga yang bersama kami ketika ini di Facebook WHI TV3. Selalunya kan, kita belum start lagi pun dah hantar macam-macam komen. Terima kasihlah banyak-banyak. Kak Min kita kat dalam tu. Tak tahu hari ni Kak Min ke Bang Min yang akan menjawab komen-komen anda. Dan kalau kita bercakap tentang hari Jumaat hari ini, yang pastinya ramai juga dalam kalangan penonton dah pun mula merancang aktiviti yang akan dilakukan bersama seisi keluarga. Ada yang dah pergi bercuti pun, macam kawan kita Yaina tu dah bercuti pun dekat Langkawi. Dekat Langkawi, seronok saya tengok. Alhamdulillah. Dan hari ini juga di hari Jumaat ini kita juga mengharapkan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Palestin ini dapat diteruskan lagi. Dan kalau kita lihat rata-rata ramai juga pihak yang mengharapkan agar peperangan ini terus dihentikan. Betul tu. Dan kalau kita ikut laporan-laporan yang dikeluarkan di berita-berita maupun di portal-portal berita, gencatan senjata ini sedikit sebanyak kata orang dapat rakyat di Gaza itu menghela sedikit nafas lega kerana setelah bertubi-tubi mereka dibom, diserang dan beribu-ribu nyawa telah pun melayang akibat peperangan kalau kita lihat apa yang dikongsikan di media sosial juga kan, kalau kita lihat anak-anak ini mengambil kesempatan bermain di pantai dan sebagainya, mengecapi ataupun menghargai setiap detik kebebasan itu. Dan kita di sini juga harus bersyukur dan terus mendoakan agar saudara-saudara kita di Palestin ini akan terus diberi kemenangan. Dan justru di hari Jumaat yang mulia ini juga, jika anda ada kesenangan ataupun kelebihan dan sebagainya, ini kami nak kongsikan kepada anda untuk terus menghulurkan sumbangan anda di tabung kemanusiaan Palestin Media Prima Berhad yang telah pun diaktifkan bagi membantu mangsa-mangsa di Palestin. Betul tu. Semoga setiap sen yang kita sumbangkan dapat memberi manfaat kepada kita. Okey, baik. Itu mengenai Gaza, kita tinggalkan sebentar di sana. Pastinya doa dan juga ingatan kita bersama mereka. Dan kita nak update juga keadaan cuaca di dalam negara juga, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan di Kelantan, di Terengganu bermula hari ini sehingga hari Ahad. Dan Tapi juga silakan. Dan juga kawasan yang dilaporkan mungkin akan terjejas adalah di Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan juga di Pasir Putih. Manakala di Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus. Okey, tapi sebenarnya kita ni kan kena sentiasa cakna tentang apa yang berlaku dalam keadaan musim monsun ni kan. Di beberapa kawasan di negeri, contohnya seperti di Kelantan, di Terengganu dan juga di Pahang, juga sedikit kawasan di Sabah dan Sarawak dijangka akan mengalami hujan lebat sehingga jam 2 petang ini. Kalau nak tahu tentang laporan cuaca, kita kena cakna, haruslah kita sentiasa melihat apa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Betul tu. Dan kita juga sebagai penduduk setempat yang mungkin akan terkesan, jangan lupa untuk sediakan beg kecemasan. Memang ini yang kita ingatkan setiap hari kepada penonton-penonton. Itu kawasan banjir lah. Itu untuk kawasan banjir lah. Tapi kalau hujan, kalau cemas nak gimana? Tak, saya bukan. Saya kalau cemas saya tak tahu. Tapi sebenarnya itu kalau banjir. Betul. Tapi kalau hujan, kita kena sediakan payung lah sebelum hujan. Kalau yang bawa motor tu sediakan baju hujan. Beg kecemasan kalau musim banjir. Tapi kalau musim hujan ni sediakan payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Saya sediakan payung tak awak? Okey. Alright, saya payung awak. Okey, kita payung bersama-sama untuk dan juga anda penonton untuk kita dengarkan persembahan istimewa hari ini. Daripada Ira Milpan dengan lagunya Kamar Ilhamus. Silakan Ira. Silakan. Jom. Untukku di
Jantungku laju memanggilmu, coba kau kenangkan. Bagaimana caranya untuk kuadamu, telah hatiku dimainkan, sungguh ku kecewa. Biarkan diriku, biarkan hatiku terus hancur. Bagaimana sepiku bila perlukanmu, telah hatiku tanpa kamu, sungguh ku tak rela. Terhakis jiwaku, terjalar harapku, tinggallah aku di kamar ilhammu. Bagaimana caranya untuk kuadamu, telah hatiku dimainkan, sungguh ku kecewa. Biarkan diriku, biarkan hatiku terus hancur. Bagaimana sepiku bila perlukanmu, telah hatiku tanpa kamu, sungguh ku tak rela. Terhakis jiwaku, terjalar harapku, tinggallah aku di kamar ilhammu. Aku cinta padamu, aku sayang padamu, ku harap kau berakhir untukku di hidupmu. Wow, bilalah agaknya suara Syira ni nak sesedap suara Ira agaknya. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cuba nyanyi sikit, Syira. Ya. Okey. Kamar ilhammu. Okey. Kamar ilhammu. Oh, macam mana tu? Mungkin boleh terangkan sikit, Syira. Kamar, katil ke? Bilik apa maksud lagu ini sebenarnya? Tentang dia mengisahkan putus cinta. Oh, satu cerita. Ini kisah diri sendiri bukan nama sebenar ke macam mana? Bukan Bukan. Bukan Bukan. Okey, Ira, siapa yang cipta agaknya lagu ni? Dari Jawa Suki. Okey. Dan pencipta lirik dari MLO juga. Okey. Kalau kita cakap tentang Ira Mirpan ni, saya kira penonton-penonton ataupun peminat-peminat mungkin ada harapan yang tinggi. Sejak kejayaan lagu Retak Hatiku, pasti Kamar Ilhammu ini pun menjadi sandaran dan juga harapan yang tinggi kan untuk Ira sendiri, komposernya dan juga peminat-peminat ni. Jadi macam mana Ira nak pastikan lagu ni ada kekuatan juga berbanding lagu Retak Hatiku? Ira cuba untuk pikat hati peminat untuk minat dengan lagu Kamar Ilhammu juga. Itu memang nak terpikat dah. Oh, dah terpikat. Dah memang terpikat dah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Ira, ini single kedua betul. Single yang pertama pun genre-nya lebih kurang begini betul. Memang ini genre yang nak diketengahkan ataupun nak cuba juga genre lain? Kalau boleh Ira cuba nak pertahankan dulu genre macam ni. Memang nak pertahankan. Memang suka sejak umur 10 tahun. Memang dah suka. Nak tanya. Semasa tolong mak kat kedai ke tak? Masih tolong. Masih tolong kat kedai. Jadi sampai sekarang kau datang memang nak jumpa Ira Mirpan lah.
Kalau nak suruh nyanyi tu RM2. Oh, kena bayaran kan? Ambil order nyanyi sekali. Dia macam minta, Kak, saya nak order TOI satu nyanyi satu lagu. Macam tu. Ke beli air percuma ni? Tak ada? Tak. Ira ada kekuatan dari segi vokal Ira yang sememangnya saya kira memang dapat mengambil hati peminat-peminat seni tanah air. Ini kelebihan yang ada pada Ira. Dan kalau kita lihat daripada single Retak Hatiku kepada single kedua ni, jangka masanya tak lama. Mungkin ini perancangan yang memang disediakan oleh Cakap Rakaman ke ataupun perancangan Ira sendiri sebenarnya? Perancangan Ira sendiri juga. Okey, Sebab lagu Retak Hatiku memang dah view pun memang dah ada kan. Ada, betul. So, apa salahnya kalau Ira nak keluarkan untuk single kedua. Terus nak ikut momentum tu lah. Betul. Tak orang lupa. Betul. Ira ni single kedua. Mungkin boleh cerita sedikit perasaan ada single kedua dan juga sama-sama meletup dengan single pertama ni. Rasa terkejut. Okey. Terharu lah. Bahagia. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebut je orangnya. Dah ada single kedua. Saya single lagi. Awak tu album lah. Bukan single lah. Betul juga ada bertahun-tahun album. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ira. Selamat Jaya diucapkan. Jadi kepada peminat Irah ini hadiah terbaru daripada Ira sendiri dengan lagunya Kamar Ilhammu. Mesej ni untuk orang putus cinta ke? Betul, untuk orang putus cinta lebih kurang lah. Okey. Okey, baik. Ira dah ada pasangan? Belum lagi. Dia bisik je. Bukan apa. Sebab hari ni kita nak bincangkan kepada anda. Kami bawakan sekali lagi kepada anda hikayat perkahwinan. Biasalah hari Jumaat ni kami bawakan kepada anda pasangan sekufu. Penting ataupun tidak kita mencari pasangan sekufu. Okey. Kalau kita cakap tentang tadi lagu Ira tadi, Kamar Ilhammu, tentu lagu orang yang putus cinta, kesedihan dan sebagainya kan Ira kan? Tapi hari ni sebenarnya Ira, kami nak bawakan Ira dan juga penonton-penonton semua untuk kita kongsikan tentang topik yang Syira katakan tadi, tentang hikayat perkahwinan, iaitu pasangan sekufu. Tentu kalau Fiza tanya Syira, pada Syira sekufu itu penting sebab kalau kita ada kesamaan, kita ada kesepadanan, cara pemikiran yang sama, status yang sama, mungkin kata sepakat dapat dicapai dengan lebih mudah. Tapi tak bermaksud kita sekufu boleh kekal bahagia selamanya sebab banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh kita titik beratkan dalam rumah tangga. Kalau cakap tentang sekufu ini luas maksud dan juga maknanya. Sekufu dari sudut pendidikan, sekufu dari sudut harta benda, sekufu dari sudut parasupa dan macam-macam lagi. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda penonton. Terus hantarkan komen anda di platform media sosial WHI TV3. InsyaAllah jika berkesempatan akan terus kami kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih Ira. Terima kasih Selamat Jaya diucapkan. Baiklah. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kau tahu tak apa yang saya nak sangat dalam hidup saya? Saya tak nak harta berjuta-juta. Saya tak nak orang puji saya, sanjung saya. Saya cuma nak ada di sisi orang yang senang dengan saya. Boleh bahagiakan saya. Tapi Bonda tak macam tu, sayang. Saya tak faham kenapa Bonda nak kena agungkan pangkat rajat ni semua. Sebab Bonda manusia biasa. Kebimbangan selalunya mengatasi kewarasan. Senyum sikit. Ya, tak ada masalah pun nak minta cerai. Kalau dah tak ada masalah, belahlah. Aku dah menyampah dengan seorang kau tahu. Bonda kena faham tau. Kuasa talak tu dekat tangan Munir. Tahu pun, kuasa kat tangan dia. Melekat kat situ lagi buat apa? Sebenarnya Jiha dah minta cerai dah pun. Bagus. Dah minta cerai? Dah. Talak dah jatuh dah. Sorry lah Bonda, Jiha ni tak boleh nak paksa-paksa Munir tau. Sebab dia dah tahu dah Bonda yang rancang dia jumpa Emilia. Kau jangan cakap banyak boleh tak? Menyampah aku tahu. Hello?
Seram dapat mak mertua macam tu. Itu dia tadi yang kita kongsikan dari awal tadi, itu tentang pasangan yang sekufu Syira. Betul tu. Saya kira topik ini sesuai untuk anda yang mungkin sedang mencari-cari jodoh ataupun sedang berkira-kira untuk ke jenjang pelamin. Apa yang perlu anda expect, apa yang perlu anda jangkakan akan berlaku dalam perkahwinan, ataupun anda yang dah pun berada dalam perkahwinan. Kalau yang tidak sekufu tetapi tahan lama, alhamdulillah dah pun bertemu jodohnya. Tapi siapalah kita untuk menidakkan jodoh? Kalau itulah dia jodoh kita, pasti ada cara untuk kita capai kata sepakat itu. Orang kata kalau dah jodoh pasti akan bertemu. Tapi kalau orang kata pada awalnya kita rasa tak sekufu, mungkin ada cara-cara tertentu untuk bagi kita memastikan ataupun mencari keseimbangan, bagi meletakkan kita sama taraf ataupun seimbang, setanding bersama dengan pasangan kita. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan panelis kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan, kalau saya perkenalkan di hujung sana, kita bersama dengan Encik Zaid Mohamad selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Apa khabar Encik Zaid? Baik, alhamdulillah. Okey, dan bersama kami di studio juga kita ada Anita Baharom dan juga suaminya Engku Isyamuddin Tolosin. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okey, Fiza, saya mulakan boleh? Okey, izinkan saya untuk buka mukadimah topik kita pada hari ini dengan Encik Zaid terlebih dahulu. Kata orang jodoh pertemuan ajal maut itu di tangan Tuhan dan kita tidak boleh menidakkan jodoh, tapi tak bermaksud jodoh tu datang berlepuk. Kita kena usaha untuk cari cari jodoh yang terbaik. Mungkin terbaik dari sudut pendidikan, terbaik dari segi harta benda, terbaik dari akhlaknya, paras rupa dan sebagainya. Agamanya juga. Persoalannya, kenapa pentingnya untuk kita cari pasangan yang sekufu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Perkahwinan adalah satu ibadat dalam Islam sebenarnya. Satu benda yang banyaklah hikmah dia, bukan saja dari segi naluri manusia tetapi sosial. Dari segi sosial, menghubung keluarga dan sebagainya. Jadi perkahwinan ni kalau boleh biar sustainable lah, lestari, tahan lama kan. Jadi dia bukan boleh dibuat main-main, bukan boleh sekejap rasa tak suka je berhenti, berpisah dan sebagainya. Cuba yang lain lah. Tak boleh trial and error. Ataupun add on. Betul. Sebab tu Islam telah mengajar kita tentang mencari pasangan yang baik. Dan dulu-dulu saya bila kita sebut perkataan sekufu ni, saya ingat lebih kepada adat. Tetapi rupanya mencari pasangan yang sekufu ialah ibadat juga. Sebab saya tertarik dengan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Kita jadikan hadis ni sebagai prinsipal lah perbincangan kita hari ini. Daripada Al-Hakim, riwayat Al-Hakim, baginda bersabda, pilihlah tempat yang baik untuk kamu meneruskan keturunan kamu. Maknanya cari tempat yang sesuai untuk keturunan kita dan kahwinkanlah mereka dengan yang sekufu dengannya. Maknanya sekufu ini adalah satu ibadat yang kita boleh kejar, yang dapat pahala, bukan adat semata-mata. Adat memang menunjukkan kena kahwin sama antara dua darjat lah, apa semualah. Itu adat, tak salah juga. Tetapi prinsip kita paling utama ialah agama kita, terbalik kepada pesanan Rasulullah. Rupanya benda ini perlu dicari. Dan kalau kita tengok perkataan sekufu itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, kafa'ah. Maksud dia kafa'ah ni maksud dia seimbang macam Fiza sebut tadi. Dan saya sangat cantik perkataan seimbang ni sebab dia tak perlu sama. Kadang-kadang kalau seimbang ni kita tahu, kita contohnya orang yang berkahwin dengan orang yang baru saudara baru Islam. Kita tahu tak seimbang sebab dia mungkin tak ada knowledge agama. Jadi kita tahu apa yang kita masuk dalam perkahwinan tu, maknanya tanggungjawab kita untuk membimbing dia lagi besar. Jadi walaupun tak seimbang, boleh. Kita boleh cari keseimbangan itu. Betul, kita kena cari keseimbangan. Itulah yang kita boleh bincangkan agak. Banyak lagi yang nak kita kupas bersama dengan Encik Zaid. Tapi saya suka apa yang Encik Zaid katakan. Kalau kita berkahwin, mendirikan perkahwinan itu, contohnya dengan saudara baru, mesti banyak yang harus dibimbing untuk mencari keseimbangan tu. Kadang-kadang sekufu ni dari sudut hartanya, agamanya, paras rupanya, pendidikannya dan macam-macam lagi. Umur yang berbeza juga sukar untuk kita cari keseimbangan. Orang putih kata nak cari wavelength yang sama. Jadi bagi Engku sendiri dan juga Anita kan, mungkin dari segi beberapa faktor, mungkin ada orang dah tahu dah tadi penonton dah cakap, ni ada yang sekufu ni sama. Sebab dua-dua pernah mendirikan rumah tangga, ada pengalamannya. Kedua-duanya ada pengalaman menjaga anak sendiri. Itu dah settle dah. Tik kan. Tapi bagaimana anda berdua sebenarnya mencari ataupun melengkapkan kekurangan yang ada bagi memastikan kehidupan rumah tangga tu seimbang? Siapa nak jawab dulu? Silakan. Ini isteri yang taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Macam Cik Zaid kita bincangkan tadi, saya sangat setujulah. Pertama sekali bagi saya sekufu ni adalah
sangat luas pengertian dia. Jadi kita kena berbalik semulalah kepada contoh yang paling terbaik sekali yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan untuk kita. Especially kalau nak mencari jodoh, panduan atau guideline yang diberikan oleh Rasulullah adalah pertama sekali, Cik Zaid betulkan saya kalau saya silap pertama sekali daripada segi hartanya macam you mention tadi. Nombor duanya adalah daripada segi keturunannya, adakah daripada keturunan baik-baik macam mana, dan nombor tiga daripada segi rupa paras pun kena ada juga, dan yang terakhir sekali kalau tak silap saya daripada segi of course daripada segi agamanya. So jadi dia sangat luas, jadi terpulang kepada individu nak tengok yang macam mana. Jadi untuk kami yang penting sekali apa yang perlu ada ialah alignment daripada awal. Maknanya kita kena berbincang tentang objektif dan matlamat perkahwinan. Ke mana kita nak pergi. And the rest will come by itself lah, insyaAllah. Sebelum berkahwin, Uncle Hisham memang cakap satu benda kat kita. Dia cakap dia nak samakan, align tak kita dari segi agama. Maksudnya matlamat kita lah, matlamat kami apa benda. Dia ada matlamat dia cakap lah matlamat dia ini. So saya cakap samalah, saya pun nak macam tu juga. Saya pun nak macam tu juga. So matlamat kami sebelum kahwin itu dia. So dah dapat satu sekufu dekat situ lah. Kesepadanan dari segi matlamat. So sama, jadi matlamat dia lah menuju ke destinasi yang sana. So sekarang ni perjalanan kami nak ke sana tu perlukan kesepadanan kat sini jugalah perjalanan nak ke sana tu. Okey, baik. Encik Zaid, kita bercakap mengenai sekufu. Di awal perkahwinan kita dah nak, kalau boleh kita dah nak cari mereka yang sekufu. Tetapi dalam situasi hari ini, kalau kita lihat sebelum kita kahwin, selalunya mak ayah kita akan tanya, kahwin dengan orang mana? Apakah pekerjaannya? dan lain-lain dan sebagainya. Ada questionnaire lah. Betul. Untuk situasi hari ini, adakah masih relevan untuk kita mencari mereka yang sekufu sebagaimana yang kita nak ikut perintah mak ayah kita? Betul, saya setuju sebenarnya, sebab kalau kita tengok sekufu ni, yang ramai mungkin tak perasan atau terlupa, ia adalah hak wanita. Sekufu ni adalah hak wanita. Mungkin dan wali dia juga, termasuk ibu bapa lah, terutama bapa lah, wali kepada anak. Sebab apa? Sebab wanita bila dia berkahwin, dia akan masuk ke keluarga yang lain, dan dia kena pastikan dia bersedia untuk masuk dalam keluarga tersebut, dan benda ni checklist lah. Memang betul. Islam pun mengajar kita cek agama dia, harta dia, keturunan dia, rupa fizikal. Dan tak apa kalau kita ambil benda, kita tahu tak capai standard, yang penting dua-dua tu tahu yang maknanya wanita tu menggunakan hak dia, bukan dia masuk secara tak tahu ditipu contohnya. Itu tak betul lah. Sebab nanti dia akan ada masalah di hujung-hujung nanti. Tapi kalau dia tahu keluarga ni, suami dia ni macam kebanyakan kita menerima seadanya lah. Betul, menerima seadanya, dia bersedia, boleh. Macam kita biasalah, suami isteri mula-mula bekerja, tak ada duit kan, susah senang bersama, tak apa macam itulah. Susah senang bersama. Dan itu berbalik juga dengan apa yang Uncle Hisham dan juga Anita katakan tadi, objektif, dan bagaimana mereka nak melalui perjalanan menuju ke destinasi yang sama. Itu yang penting. Tapi kita bercakap tentang cinta hari ini. Sebelum nak kahwin ni semua orang cinta. Orang kata cinta itu buta, tapi saya tak setuju. Saya rasa cinta yang membutakan kita. Kerana disebabkan oleh cinta, kadang-kadang kita tak kisah pun, I don't care. Tak kisahlah begitu, begini dan sebagainya. Kalau kita merasakan bahawa ini demi cinta. Tetapi bila kita melalui proses perkahwinan tu nanti, Cik Zaid, baru kita rasa macam kadang-kadang kalau tak sekufu ataupun tak sama dari segi pendidikan contohnya, pasangan balik ke rumah nak cerita tentang masalah di tempat kerja ataupun masalah-masalah tertentu, minta maaf lah, saya tak minat lah, tak faham. Boleh lah macam tu? Sangat wavelength. Wavelength dah tak sama, ataupun laras pemikiran itu dah jauh berbeza. Masalah dari segi keturunan mungkin. Contoh, cara dibesarkan begini, bila balik ke rumah mentua rasanya tak sesuai, tak selesa. Saya dah biasa makan pakai sudu garfu contoh. Saya tak boleh makan pakai tangan. Itu perkara-perkara yang sebenarnya dalam hubungan perkahwinan, kita tak nak mengakhiri perkahwinan kita disebabkan perkara-perkara yang remeh. Macam benda kecil. Ya, bagaimana kita sebenarnya nak menutupi kekurangan itu dengan melengkapkan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga, Cik Zaid? Okey. Dia berasal pada apa perkataan Fiza sebut tadi sangat penting, iaitu cinta itu buta. Kan? Macam kita nak beli barang lah. Kalau kita dah nak sangat barang tu, kita tak nampak lah. Mahal ke, apa ke, semua redah je kan. Hutang pun sanggup. Hutang pun sanggup. Sebenarnya benda tu adalah berbalik kepada nafsu dengan akal. Kita kena menilai
nilai kedua-duanya, dua-dua kita ada, nafsu ada, akal ada. Bila kita terlalu mengikut nafsu, dia jadi buta. Orang bagi nasihat pun tak dengar dah. Macam tak logik kadang kita tengok kan. Dan bila nafsu tu dah hilang, baru dia nampak, alamak kan aku dah silap kan. Jadi betul. Jadi untuk bagi pasangan yang sedang dalam proses ni, dalam fasa ni, kena kawal nafsu dan juga kena tanya juga akal kita. Macam kita nak contoh balik kepada beli barang lah. Tempoh bertenang. Kena ada. Tempoh bertenang maknanya relax dulu, fikir, analyse balik. Betul ke tak betul. Masa tu akal yang akan memberi panduan kepada kita. Yang awal-awal tu kerana sayang ku turutkan. Orang cakap apa pun aku tak kata, I don't care. Kenapa why is the world against me? Orang putih kata lah. Dia jadi musuh pula kan. Padahal orang nak selamatkan dia. Tak ada. Dunia tak ada. Disalahkan pula dunia ni. Sebelum kahwin dia tak nampak benda-benda tu. Lepas kahwin baru kita nampak sekufu ke tidak ke, baru kita akan nampak. Jadi yang penting sekarang ni dalam perkahwinan, bila kita dah nampak ni tak sepadan dengan aku, ni tak sama ni. So di situ pengorbanan sedikit diperlukan. Pengorbanan sedikit untuk kita ambil tempoh, ambil masa untuk kita beralah ke. Tu macam Cik Zaid kata, tempoh bertenang. Macam ada yang tak sepadan, mungkin saya ada tak menepati apa yang Uncle Hisham pun dia diam. Dulu saya jadi kan, tapi sekarang pun dah belajar untuk mendiamkan diri untuk faham, oh dia macam ni. So aku kena masuk juga macam ni. So banyak juga cara Ita yang Uncle Hisham cuba masuk, cuba nak sepadankan. So alhamdulillah daripada kayaknya bulan depan dah setahun. Kiranya alhamdulillah. Kiranya banyak yang kami belajar sepanjang tempoh perkahwinan ni. Banyak. Awal-awal tu macam dunia kita berbeza. Pertanyaan juga, betul ke aku pilih ni? Dia macam tanya. Sebab kita kawan sekejap je. Kawan sekejap dan terus kahwin kan. So kena banyak belajar dan pengorbanan tu kena ada untuk belajar. Bermaksud Anita, walaupun kita ada perbezaan tapi kita masih boleh sesuaikan diri dengan perkahwinan kita. Kena sesuaikan diri dalam bentuk pengorbanan. Okey, Cuk. Saya nak tanya. Tadi Anita ada cakap sebelum kita kahwin tu kadang-kadang kita kena cubalah untuk pastikan kalau kita tak sesuai, kita kita kena ambil satu keputusan. Tapi secara logiknya kita manusia ni bila kita bercinta, kalau pasangan kita sedang dilamun cinta, bila pasangan kita cakaplah katalah, saya rasa kita kena buat keputusan pisah di sini sebab kita tak sesuai lah, sebab you keluar TV, I tak, contoh. Ni adalah ni. Contoh. Ni masa bercinta ke apa? Cuma cerita tadi, masa dia kata tadi, kan? Tapi manusia dia tak boleh terima, betul tak? Apa kurangnya I? Contoh. Saya kira sekufu ni kadang-kadang, walaupun kita sedar sebelum perkahwinan, namun sebagai manusia sukar tak untuk kita menerima perkara ni sebenarnya. Lagi-lagi kalau alasannya kita ni ada banyak jurang dan juga perbezaan. Kisah mungkin boleh komen. Masya Allah. Berat soalan ni. Disclaimer, bukan saya. Bukan kisah benar. Berat soalan tu, tapi saya berbalik kepada apa yang Cik Zaid bagi tahu tadi. Kita dikurniakan akal dan juga nafsu. Jadi lebih kepada pengalaman-pengalaman kita yang lepas-lepas, bagaimana kita nak how to suppress our nafs. Macam mana kita nak kawal nafsu kita. Kalau nafsu kawal kita, akal kita maknanya kita akan buat keputusan ikut nafsu lah. Betul. Tapi kalau kita bagi ruang kepada akal kita, macam Cik Zaid kata tadi, cooling down period ataupun waktu tempoh bertenang, kan. Jadi kemungkinan masa dalam keadaan bertenang tu kita boleh fikir benda yang a bit reasonable, kita boleh jadi reasonable sikit, kan. Macam Cik Zaid cakap tadi lah, kalau dah pergi kedai tu, lepas tu kalau dah suka satu-satu barang tu, tak kira dah kalau orang cakap macam ni ke macam ni, bahaya ke untuk kesihatan apa, tapi dah nak juga, macam mana pun nak juga, ada beli juga, aku tak kira dah. Just relax sekejap, bagi mungkin setengah minit ke, fikir balik apa yang kawan kita kata tadi. Jadi lagi satu kalau saya boleh tambah, kalau macam contohnya macam kita berdua, saya tak boleh bagi contoh orang lain. Kita bernikah, berkahwin bukannya untuk mengubah orang tu, tapi kitalah cuba berubah untuk adapt. Kita lock gitu. Kita lock kat situ. Allahu Akbar. Itu kita boleh retweet dah banyak kali. Betul. Okey, baik. 5,666 kali. Banyak sangat tu. Okey, baik. Saya nak kongsikan juga pendapat rakan-rakan kita di Facebook daripada Puan Nazira Muhammad. Katanya, pada pendapat saya penting untuk mencari pasangan sekufu, terutamanya sekufu dari segi pemikiran dan juga pemahaman. Ini untuk hubungan itu kekal harmoni dan seimbang bila masing-masing saling memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing di samping untuk mengekalkan rasa cinta sesama pasangan. Sebagaimana yang Fiza sebutkan tadilah juga. Okey, kadang-kadang kita dapat melihat ramai di antara kita yang mungkin kahwin personality dengan personality. Orang yang keluar TV juga kahwin dengan orang yang keluar TV. Tapi ini tak bermaksud kita ni
materialistik ke? Kita ni memilih ke kan Encik Zahid? Betul-betul. Ini dia panggil expectation dengan reality lah. Yang biasa kita orang buat gambar. Dia macam Fiza sebut tadi, dia macam iklan. Barang order dengan barang dapat. Barang order. Betul. Sebiji. Sama. Betul. Sebab kan kadang iklan kan. Dia akan tunjuk yang cantik-cantik. Dia lepas tu masa dia pendek. Jadi dia tak sempat kita berfikir. Kita pun tertarik dengan iklan. Tapi realitinya jauh lebih besar pada tu. Macam bila kita pakai, kita tengok, alamak macam ni rupanya kan. Jadi sebenarnya betul. Kalau boleh sekufu ni maksudnya kita dah tahu lebih kurang what to expect. Macam Syira sebut tadi, kalau orang ni biasa masuk TV, kita tahu dah jadual dia macam mana kan. Yang dia pun masuk TV juga, mungkin sama-sama boleh memahami lah. Sebab tu kadang-kadang orang kata doktor kena kahwin sama doktor. Saya tak tahulah betul ke tidak. Tapi ada juga logik dia kat situ sebab masing-masing dia faham. Sebab kalau dia kena on call, tengah-tengah function, family function, tiba-tiba on call. Kalau doktor juga dia faham, tak ada masalah. Kalau orang lain mau dia mengajuk 365 hari. Dia ungkit. Betul. Lagi tu masa ungkit 7 hari. Jauh. 7 hari ungkit. Jangan cerita. Tak. Macam itulah. Cik Zahid, Syam dan juga Anita. Tapi kadang-kadang dalam faktor-faktor tertentu, macam kita cakap tentang sekufu tadi, antaranya harta. Kalau seorang wanita di dalam proses bercinta, dia bertanya dari sudut literasi kewangan bersama dengan pasangan dia, seorang wanita itu akan dilihat sebagai seorang wanita yang mata duitan. Betul. Tapi berbalik pada Cik Zahid kata tadi, ini hak wanita. Hak wanita. Jangan nafikan. Okey, macam mana kita nak perbetulkan kepada masyarakat kita hari ini bahawa tak salah untuk kita memilih. Sebab orang akan kata macam, alah kau ni memilih sangat, sebab itulah begitu begini dan sebagainya. Namun hakikatnya untuk kita mencari keseimbangan, insya-Allah orang kata orang yang sabar tu Allah akan berikan ganjaran yang lebih besar. Amin. Jadi bagaimana kita nak memastikan nak didik penonton kita bahawa sebenarnya tak salah untuk seorang wanita tu memilih yang terbaik untuk diri mereka sebenarnya. Betul, setuju. Saya sebagai saya pun wali juga, ada 2 orang anak gadis lah. Dan saya pun nak yang terbaik untuk mereka. Dan kita boleh tengok daripada Allah bagi akal kat kita boleh tengok kalau orang ni, kita bukan tengok harta sebenarnya. Kalau saya bukan tengok harta sangat, saya tengok potensi dia mencari harta. Maknanya kita nampak mungkin masa muda dia dah positif attitude, rajin. Biar dia lahir miskin pun asalkan dia rajin, tak ada masalah. Dia akan pandai cari harta sebab kita pun bukan lahir kaya pun kan. Tapi kalau dengan kerajinan kita, dengan sikap kita positif, kita tak give up, lama-lama kita dapatlah segala harta tu. Itu yang kita nak. Maksud dia macam itulah. Jangan kalau kita tahu dah awal-awal sikap dah negatif, ini tak pergi kerja. Betul, tak malas kerja, dah give up. Hari Rabu itu biar buat hidup. Jangan cari pasal. Saya rasa tak ada masalah saya nak sebut benda ni sebab ini realiti kan. Dan kedua-dua pihak kena mainkan peranan lah. Lelaki kenalah promote yourself. You are the product. Kena tunjuklah kerajinan, tunjuklah keupayaan kita menjaga isteri kita dengan baik kan. Barulah kita ni menarik kan. Macam janganlah nak harap isteri je kan. Balik isteri kena. That's not a man lah bagi saya. Itu bukan lelaki sejati lah kan. Okey, baik. Anita, sekufu sahaja tidak menjamin kebahagiaan ataupun kekal rumah tangga. Di sebalik sekufu itu perlu adanya banyak lagi perkara lain yang perlu kita titik beratkan. Kita pandai untuk kita jaga diri, kita pandai untuk sesuaikan dengan keluarga, kita pandai untuk kata orang tambah baik diri kita dari hari ke hari. Apa pendapat Anita sendiri? Okey, macam kalau antara kami berdua kan, kalau diperhatikan sebenarnya kami pun terkejut juga. Sebenarnya banyak benda yang kita orang nampak banyak kesekufuan kita tu. Rupanya banyak persamaan kita tu. So alhamdulillah kita masa berkahwin inilah kita dapat terjumpa banyak-banyak perkara kan. Ya betul. Kalau macam sebelum macam kita bincang tadi, saya tak boleh bagi contoh orang lain sebab saya dengan Anita kan. Saya tak boleh bagi contoh. So kita pun kenal lebih kurang, kalau nak ikutkan berkenalan, apa nama untuk apa kita panggil tu, kita berkenalan untuk ta'aruf lebih kurang sebulan lebih saja. Jadi kita bila nampak dah align yang asas-asas, poin-poin asas tu, jadi kita kata okey, rasanya kita ni boleh ni. Sebab objektif kita sama, matlamat kita sama. Yang lain tu nanti kita adjust accordingly lah. Sebab kalau nak garis panduan. Exactly. Tapi kalau nak ikut adjust semua sekali, maknanya 2 tahun bercinta tak siap lagi. Tak perlu. Bidang kami lain. Saya sekarang dah sama.
Sama. Barang Dulu sampai boleh. sama lah. Dulu lagu yang dunia kita berbeza tu boleh. Sekarang tak boleh dah. Sekarang hari-hari sama. Sepadan dah. Jadi kita cuba bagi kesepadanan tu kita boleh buat juga semasa berkahwin. Kita mencari kesepadanan tu masa berkahwin. Itu yang kita cakap. Kita yang mencorakkan kehidupan kita dan kita yang mencipta bahagia kita. Cik Zaid, dalam waktu yang singkat ini kita nak bagi bantuan kepada penonton kita yang pun ketika ini mereka rasa was-was, curiga, aku nak teruskan ataupun aku harus tarik handbrake sekarang ini. Sebenarnya kalau tak ada persamaan ataupun di awalnya kita rasa kurang sekufu dan sebagainya, perkara ini boleh diperbaiki. Bagaimana kita nak bantu mereka? Okey, kalau rasa was-was, rasa tak yakin, yakinlah benda ni adalah tuntutan Islam. Tuntutan agama mesti ada sebab dia, iaitu untuk kesejahteraan dunia akhirat. Bukan dunia saja. Tapi kalau dunia pun dah tak stable, akhirat nanti lagi susahlah. Jadi panduan ni kita ikutlah. Dan kepada ibu bapa, latihlah anak-anak kita, anak-anak gadis kita perempuan, pastikan mereka minta hak mereka. Jangan salahkan mereka kalau mereka demanding sangat, sebab itu hak dia. Dan jangan lupa anak lelaki, latih anak lelaki kita jadi lelaki yang baik. Didik mereka jadi seorang lelaki yang boleh bimbing wanita lain ke jannah juga. Jadi baru seimbang saya rasa. Cik Zaid, maksudnya kalau dalam hubungan rumah tangga, dalam konteks kata mungkin kita dari segi pendidikan tu tak sama. Jadi mungkin tak salah kalau salah seorang pasangan tu mencuba untuk mungkin sambung belajar ke dan sebagainya. Ini boleh dilakukan. Sangat dilakukan. Malah saya rasa kalau lelaki atau siapa yang sambung belajar, bagi saya sangat seksi. Sangat seksi kat situ. Sebab nampak dia seksi kesungguhan dia tu. Nampak kesungguhan dia, nampak keinginan dia untuk meningkatkan taraf. Bagi saya hebatlah orang macam ni. Walaupun dia bermula tak ada apa-apa, saya lebih respect orang macam tu. Daripada zero jadi hero. Itu hebat sungguh. Wow. Kan? Okey, baik, saya suka tadi Encik Zaid kata latih anak perempuan untuk tuntut hak mereka dan latih anak lelaki untuk jadi lelaki sejati. Baik, Encik Zaid Muhammad, Anita Baharom dan juga Encik Engku Isyamuddin Tuan Locen, terima kasih banyak atas perbincangan kita untuk hari ini. InsyaAllah. Dan kami harapkan perbincangan kita ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda, penonton-penonton wanita hari ini. InsyaAllah cari pasangan yang sekufu. Tapi sebenarnya kalau anda dah pun melalui fasa perkahwinan sebegini, ada banyak perkara sebenarnya yang boleh ditambah baik dalam kehidupan kita. Jangan terus mengambil langkah untuk berhenti di situ. Usaha untuk sama-sama mendapat syurga yang diimpikan menuju ke destinasi yang sama. Amin. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian kami akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Dah hujung tahun ni kan, dah banyak dah kita lalui sepanjang tahun ini sampai kita lupa nak jaga diri. Mungkin inilah harinya untuk kita kembali jaga diri kita dalaman dan juga luaran. Bersama dengan Puan Nur Atira Syamsuddin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam, sihat Syira. Syira sihat Alhamdulillah. Pink dan juga hijau lain pula kita hari ini. Okey, baik Puan Atira, untuk hari ini apa yang Puan Atira nak jelaskan kepada penonton? Okay, terima kasih banyak Syira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanita hari ini. Okey, seperti yang Syira cakap, kita dah nak masuk tahun baru ni, atau percaya pasti ada orang yang dah pasang azam baru. Sebab ramai je kat luar tu yang pasang azam baru, tapi kadang-kadang azamnya itu tidak terjadilah seperti yang dimahukan. Tapi belum terlambat untuk anda, boleh lagi pasang azam baru. Dan hari ini semestinya anda bawakan produk rangkaian Pearl White dari Jamu Jelita, yang mana merupakan produk yang terlaris di pasaran, ramai Syira yang dah amalkan. Dan ini adalah salah satu pengguna kita yang dah amalkan, atau tak nak cakap banyak, ini pengguna kita yang dah amalkan. Anda boleh lihat, ini salah satu pengguna kita yang amalkan produk Puak Pinky Plus. Kalau dulu kulit beliau ada masalah jerawat, anda boleh lihat di bawah dagu, di pipi dan sebagainya, tapi berkat penggunaan produk Puak Pinky Plus, inilah dia kesan dia selepas penggunaan. Jadi anda di rumah kalau masih mencari produk untuk bantu mencantikkan kulit anda, bantu merawat masalah jerawat, masalah kekusaman wajah ataupun parut di wajah, boleh dapatkan produk Puak Pinky Plus. Sebab tak percaya, produk ini dah 12 tahun di pasaran, dan walaupun dah lama di pasaran, setiap hari kami masih menerima maklum balas positif tentang kehebatan produk Puak Pinky Plus, Syira. Dan sebenarnya ramai juga yang tak tahu bahawa produk Puak Pinky Plus ni boleh diamalkan oleh lelaki. Sebab yang bagi maklum balas pun bukan sahaja perempuan tetapi lelaki juga. Ramai yang kongsi dengan kami bahawa seawal botol pertama konsum, dia kata dengan menggunakan Puak Pinky Plus, kalau dulu tumit dia tu orang kata apa merekah pecah-pecah, tapi dengan menggunakan Puak Pinky Plus alhamdulillah dah tak ada masalah macam tu. Belum lagi setengah perempuan yang kita ni kadang-kadang bila basuh pinggan, tangan tu macam pecah-pecah, kering-kering kan, sensitif. Tapi dengan menggunakan Puak Pinky Plus alhamdulillah kulitnya dah kembali mulus je jari-jari tu. Dan yang ada juga yang paling happy, korang kalau dekat rumah ada masa free boleh tengok Jamu Jelita live di TikTok.
boleh follow Jamu Jelita Official. Kita setiap hari live daripada pukul 2 sampai pukul 5. Banyak pengguna sendiri yang kongsikan di ruangan komen. Dia kata, Puan Atira, saya dah amalkan 3 tahun. Jeragat hilang. Puan Atira, saya dah amalkan Puat Pinky Plus 6 botol. Alhamdulillah kulit saya bertambah cerah dan sebagainya. Jadi inilah masanya anda di rumah yang mana belum cuba produk Puat Pinky Plus, kena cuba sebab ramai yang share yang dulu ada sunburn sekarang dah kembali pulih dan sebagainya. Dan apa yang pasti, ini adalah kerana bantuan dari bahan-bahan yang kami formulasikan dalam Puat Pinky Plus, iaitu nutrisi dari vitamin C, vitamin E, coenzim Q10, acerola cherry, yang saya kira bahan-bahan ini cukup bermanfaat untuk mencantikkan kulit kita secara menyeluruh. Kalau kita tengok di kaca TV tadi, ada je individu dekat rumah yang terlebih rajin, Syira, buat tips kecantikan. Pakai timun dekat mata, tempek-tempek tomato dekat pipi. Tapi kalau orang dulu bolehlah, ataupun suri rumah mungkin yang ada kelapangan masa. Kalau yang bekerja macam kita, Syira, mungkin tak sempat lah. Lebih baik tak dan. Memang dengan anak lagi kan, dengan bekerja lagi. So ada alternatif lain yang anda boleh buat kalau nak kulit cantik, iaitu amalkan minuman penjagaan kulit secara dalaman dengan menggunakan Puat Pinky Plus. Bahan-bahan dah tertera di kaca TV. Penggunaan Puat Pinky Plus tidak perlu diragui lagi sebab kita menggunakan bahan yang berkualiti, bermutu tinggi, yang tinggi antioksidannya. Anda percaya kalau dekat luar anda nak dapatkan bahan-bahan ini, nak amalkan sebiji-sebiji, harganya cukup mahal. Tapi dengan Puat Pinky Plus berharga RM39.90 sahaja. Jadi Ata nak tunjuk demo kepada anda. Okey, depan Atira ada larutan betadine yang gelap. Okey, selalu Ata buat demo ni setiap bersiaran, setiap kali bersiaran kat mana pun kan. Okey, Ata nak tunjuk kepada anda sebenarnya dalam Puat Pinky Plus tinggi dengan vitamin C, tinggi dengan bahan antioksidan yang boleh menetralkan radikal bebas. Jadi anda boleh lihat macam mana penggunaan Puat Pinky Plus, dia boleh menetralkan air larutan betadine yang gelap tadi, dia mencerahkan. Jadi setiap hari kita ni hari-hari terdedah dengan radikal bebas yang mungkin asap rokok, kotoran debu dan cahaya matahari yang menyebabkan kulit kita bermasalah. Sebab tu pentingnya penjagaan dari dalam seperti Puat Pinky Plus yang tinggi antioksidan boleh bantu menetralkan radikal bebas supaya kita ada kulit yang cantik, Syira. Kulit kita terlindung dari masalah dan anda pasti lebih sayang kulit anda lepas ni nampak awet muda, orang cakap. Okey, seterusnya Puan Atira. Okey, seterusnya adalah produk yang terbaru di bawah Jamu Jelita, jus tolak angin. Sesuai buat anda di rumah yang selalu ada masalah tu, kadang-kadang perut selalu sebu, yang ada masalah tu kadang-kadang muntah angin, perut terasa kembung ataupun kerap rasa macam loi-loi dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada juga bila kita duduk cepat kebas. Ramai yang tak tahu sebenarnya kalau anda ada masalah sedemikian, tandanya badan kita banyak angin dan juga tinggi kolesterol. Tapi dengan penggunaan jus tolak angin anda tak perlu risau. Ramai kongsikan seawal penggunaan botol pertama, minum kerap rasa nak buang angin, sendawa, kalau ada masalah perut tidak selesa, sebu dan sebagainya, melegakan ketidakselesaan perut. Sebab ramai je dekat luar tu yang ada masalah banyak angin dalam badan, ada tak nafikan. Sebab ramai juga yang tanya, ada tak produk untuk buang angin, atasi masalah yang tak selesa di bahagian perut dan sebagainya. Anda boleh try jus tolak angin sebab kita formulasikan dengan menggunakan hali bentong, yang mana hali bentong pengkajian pun dah mengatakan bahawa hali bentong boleh merendahkan paras low density lipoprotein atau kolesterol jahat yang terdapat dalam badan, dan ada juga cuka apple yang boleh mengawal paras gula dalam darah, dan ini adalah kebaikan untuk jus tolak angin. Kita dah minum Puat Pinky Plus, Syira, untuk kulit, kita dah minum jus tolak angin untuk kesihatan badan, kita minum pula kopi perawan. Kopi harian untuk dalaman wanita yang kita tambah baik dengan khasiat daripada serapat manjakani ashwagandha, baik untuk dalaman wanita, baik untuk meningkatkan fungsi kognitif kita, baik untuk atasi masalah dalaman, bagi kita lebih cergas. Kita tahu jadi wanita ni bangun paling awal, kita tidur paling lewat pun kita pasti memerlukan minuman tambahan yang cukup membantu untuk tubuh badan kita. Jadi anda di rumah nakkan minuman harian yang tanpa perlu bancup apa-apa, anda penggemar kopi boleh dapatkan kopi perawan. Jangan risau, dalam dia versi secik kita tambah baik dah, boleh masuk dalam handbag, takkan termiss untuk minum dalam rutin harian. Anda pasti jaminan rasanya sedap dan anda boleh jadikan minuman harian yang boleh bantu memberikan tenaga kepada anda. Jadi secara ringkasnya, Syira, anda di rumah nak dapatkan kulit yang cantik, boleh minum Puat Pinky Plus, produk kami, iaitu berharga RM39.90. Lelaki pun boleh minum, perempuan pun boleh minum. Jus tolak angin, anda yang banyak angin kat rumah, yang selalu masalah kebas badan, rasa muntah angin dan sebagainya, boleh dapatkan jus tolak angin yang berharga cuma RM50 saja, dan kopi perawan yang berharga RM34.90. Dan kesemua produk ni boleh didapati di kedai Jamu, belian secara online di www.jombai.my ataupun follow TikTok kita Jamu Jelita Official. Boleh tengok live kita setiap hari, banyak promosi dan sebagainya, dan jaminan dari Atira kesemua produk ni merupakan produk yang selamat penggunaannya, ada pengkelasan makanan dan produk yang telah diamalkan oleh ramai pengguna selama 12 tahun. Jadi jangan lupa dapatkan Jamu Jelita. Okey, baik. Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Syira. Panjang lebar itulah menjelaskan. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Wanita hari ini, wanita hari ini,
Baiklah, kembali di Wanita hari ini. Di segmen hujung ini, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mungkin tak tahu hari Ahad nanti nak buat apa dah malam-malam kan. Siang-siang tu dah susun pembagi sekolah anak, dah pergi berjalan dan sebagainya. Malam itu anda boleh duduk di depan kaca TV kerana hari Ahad ini bakal berlangsung pentas akhir Family Duo yang mana lepasnya anda mesti dah rindukan nak enjoy persembahan-persembahan dari duo pada musim ini. Okey, 3 duo akan meneruskan misi mereka untuk merebut hadiah utama bernilai RM100,000. Jadi teruskan mengundi untuk duo kegemaran anda dan saksikan pentas akhir Family Duo pada 3 Disember ini hari Ahad jam 9 malam di TV3. Ingat, berduo lebih baik. Okey, itu tentang Family Duo pada hari Ahad ini. Okey, ini pula untuk mereka yang mungkin nak jadi orang KL ataupun kami orang KL. Rafiqah sekeluarga kelihatan sangat teruja untuk berpindah kerana sering berangan ingin menjadi orang KL. Berjayakah mereka sekeluarga untuk menyesuaikan diri di Kota Raya? Jadi jangan lupa untuk saksikan Kami Orang KL, lakonan Andy Bernade, Afifah Nasir, Ropi, Liza Abdullah, Emiza Adnan dan ramai lagi, yang mana program ini akan berlangsung pada setiap hari Khamis hingga hari Sabtu jam 9 malam di Selat Lestari TV3, ataupun anda boleh juga tonton dan stream di Tonton HD. Orang KL Orang KL lah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton kita yang setia dari pukul 12 tengah hari tadi sehingga pukul 1 tengah hari ini, dan terima kasih juga atas segala perkongsian yang dikongsikan bersama dengan kami. Hari Isnin nanti kami nak bawakan satu topik kepada anda yang mana Sheila dah kongsikan di awal siaran kita. Itu tentang kesetiaan. Hari Isnin nanti kami nak kongsikan tentang topiknya nilai setia. Ada orang dia setia ni kadang-kadang bukan saja dengan manusia ataupun pasangan, tapi setia dengan barangan juga. Ada orang yang dia dah pakai kereta 15 tahun pun dia tak tukar-tukar. Ada orang baju tu daripada dia sekolah rendah sampai muat lagi muat lagi ke Wak? Okey, dan kadang-kadang ada orang perasan tak, kadang-kadang anak kecil pun kalau dia ada satu teddy bear tu sampailah dia umur 20-30 tahun dah kahwin pun kadang-kadang dia masih lagi ada dengan anak patung yang sama. Itu dia setia, tapi setia ni kata orang jangan sampai setia tak bertempat. Okey, kita akan bincangkan semua itu hari Isnin nanti. Kami berhenti di sini. Anda di rumah jaga diri baik-baik, stay safe. Kami sayang anda semua. Assalamualaikum. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa?